Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Muhammad Dia Sahlan. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dilela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kami mulakan dengan berita ini. Perkembangan banjir di Keningau setakat 9 malam, seramai 90 penduduk masih ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara. Perkembangan lanjut kami bawakan dalam Nasional 5. Beralih berita seterusnya, Kertas Kabinet berhubung pemberian PAS sementara Sabah PSS kepada pendatang asing tanpa izin parti di Sabah dijangka akan dibentangkan ke Kabinet Negeri awal tahun depan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata pembentangan itu dibuat selepas perbincangan meja bulat APKO bersama Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan baru-baru ini bagi membincangkan perkara yang perlu diambil sebelum pelaksanaan PSS pada 1 Jun tahun depan. Katanya perbincangan meja bulat itu memberi maklumat jelas kepada APKO mengenai PSS dan dalam masa sama mahu rakyat juga memahami langkah yang diambil adalah untuk menyelesaikan masalah parti di negeri ini. Wujud juga pendatang asing dengan izin yang berada di Sabah. Dan mereka ini adalah pelarian perang Filipina yang sudah berada di sini sejak tahun 70-an. Rakyat jangan risau, kerajaan ini adalah kerajaan yang bertanggung jawab. Kita tidak membabi buta. Kita tidak akan berkompromi untuk memastikan yang kebajikan rakyat. Beliau ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Christmas APKO 2019 di Dewan Masyarakat Ranau. Jelas Datuk Madius, perbincangan dan persoalan tidak harus ditumpukan kepada PSS sahaja. Sebaliknya, mencari penyelesaian tuntas tentang keberadaan parti dan pelarian perang Filipina yang berada di Sabah. Pihaknya juga telah meminta Kerajaan Persekutuan untuk membuat kertas kabinet sekiranya ada keperluan untuk mewujudkan peraturan-peraturan tertentu berhubung isu berkenaan. Projek menaik taraf jambatan kayu kepada jambatan konkrit di Kampung Ranggu, Tawau yang bermula Oktober lepas bakal memberi manfaat kepada lebih 10,000 penduduk kampung serta pengguna jalan raya di kawasan terbabit. Projek berkenaan dijangka siap lebih awal berbanding jadual asal pada Januari 2021. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Abdul Muiz Pichok berkata, pemantauan projek dilakukan secara berterusan demi memastikan keperluan penduduk di kawasan berkenaan dapat dipenuhi. Apa yang saya dipahamkan, mungkin kalau tahun depan cuaca bagus, tidak ada gangguan dan sebagainya dan barang-barang atau material semua komplit apa semua, insyaAllah mungkin jambatan ini dibina dalam 7 bulan. Datuk Abdul Muiz berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau projek menaik taraf jambatan berkenaan di Kampung Ranggu. Mengulas mengenai keselamatan penggunaan jalan alternatif iaitu Jalan Mariano yang digunakan sehingga kerja pembinaan jambatan itu selesai, beliau berkata pihaknya sentiasa memastikan Jabatan Kerja Raya Tawau dan syarikat konsesi yang dilantik menitik beratkan ciri-ciri keselamatan untuk keselesaan pengguna jalan berkenaan. Terdahulu, Datuk Abdul Muiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik turut meraihkan 84 kanak-kanak lelaki berumur 10 hingga 12 tahun dalam program berkhatan perdana Anjuran Dun Sebatik di Pusat Khidmat Dun Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sebatik. Kira-kira 5 juta ringgit diperlukan bagi membaik pulih dan membina kemudahan asas di Kampung Pulau Kenyogan, Beluran. Ia melibatkan pembinaan jambatan konkrit, pembinaan 2 buah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT serta penambahan sebuah jana kuasa elektrik dan pembinaan tangki air. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labuk Abdul Rahman Datuk Haji Kongkawang, kemudahan berkenaan sememangnya diperlukan untuk keselesaan kira-kira 1,000 penduduk kampung tersebut.
Melalui peruntukan ADUN, saya rasa memang tidak boleh menampung sepenuhnya keperluan-keperluan ini, namun kita akan berusaha untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak-pihak kementerian, terutama sekali kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah. Beliau menyatakan perkara itu kepada RTM ketika melakukan lawatan kerja bagi meninjau infrastruktur di Kampung Pulau Keniogan di Beluran. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Pegawai Kebajikan Daerah Beluran, Asmat Nasir memberitahu pihaknya turut menghulurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat kejadian angin kencang pada Oktober dan November lepas. Di Keniogan ini telah berlaku lagi ribut. Berlaku sebanyak 5 masalah. Dan anggaran bangsa kita 69 orang dan telah kita bagi bantuan alat pinaan. Dan masa yang sama kita juga bagi penerima kita yang layak dari segi bantuan kebajikan bulanan seramai 8 orang, menerima kursi roda sebanyak 4 orang, kad OQ sebagai 4 orang. Dalam pada itu katanya, bagi memastikan kebajikan penduduk Keniogan lebih terbela, bantuan keuangan bulanan kepada penduduk berstatus balu, sakit dan bantuan kursi roda akan disalurkan secara berterusan kepada penerima pada tahun hadapan. Wanita Pertubuhan Seluruh Islam Sabah Usia akan terus memainkan peranan dalam membentuk keluarga sakinah, seterusnya masyarakat berkualiti. Usaha itu termasuklah memberi bimbingan dan pendidikan berkaitan kepada individu yang ingin memulakan kehidupan berkeluarga. Menurut Ketua Wanita Usia Sabah, Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun, pelbagai komponen perlu diterapkan dalam mencapai matlamat itu, antaranya keseimbangan ilmu dunia dan akhirat, amalan hormat menghormati serta kemantapan rohani. Kami dalam Wanita Usia banyak yang kami lakukan yang lebih kepada dakwah bilhal, iaitu di mana kita menunjukkan bagaimana budaya Islam itu yang sebenar-benarnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan 4 program sempena Karnival Usia Sipitang di Pekan Sipitang. Program tersebut pertandingan aneka masakan, peragaan busana Muslim, mewarna kaligrafi Islam khat dan pertandingan menggubah tanjak. Mengenai karnival yang julung kali diadakan di negeri ini, beliau memuji usaha yang ditunjukkan setiap pihak terlibat, terutama pendekatan berdakwah melalui konsep seni dan budaya Islam. Beliau berharap Usia selaku badan dakwah tertua di negeri ini akan terus komited dan mengorak langkah dalam menyampaikan dakwah dengan lebih berkesan. Hari Natal merupakan saat yang dinanti-nantikan untuk berkumpul bersama keluarga jauh dan dekat. Bagi keluarga Siran Londot di Tenghilan, Hari Natal disambut bersama keluarga besar yang menghimpunkan semua generasi. Diraikan secara bergilir-gilir antara anak-anak pasangan ini setiap tahun. Sejak 1987, keluarga ini berkumpul bersama-sama makan secara potluck. Bersama Muhammad Syafif Syahiran Deni untuk laporannya. Tahun ini acara diteruskan untuk kali ke-32 yang dianjur oleh anak yang ketiga, Siran Landot Lausunggi sebagai tuan rumah. Majlis diadakan di Dewan Persatuan Keluarga Keturunan Damit, Tenggilan. Pengurusi penganjur Jasni Kantot berkata sama ada beragama Islam atau Kristian. Mereka menyambut hari yang istimewa ini bersama-sama keluarga walaupun berlainan agama. Dan saya nampak inilah demi buah, memang ramai yang datang. Walaupun kita tidak mengharapkan kehadiran 100%, tetapi ada ramai. Selalunya kami buat di kampung. Tetapi sejak 2 tahun yang lalu, tahun ini, kita adakan di Dewan ini yang cukup selesa sekali. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis perayaan Hari Krismas Keluarga Siran Londot yang ke-32 di Tuaran. Ahli keluarga lain juga gembira dapat bersama-sama menyambut perayaan tersebut. Harapan kita pada tahun ini adalah cukup bahagia dan cukup memberangsangkan. Dan saya harap di tahun hadapan ini lebih daripada tahun ini. Jadi Christmas ini adalah memang public holiday. Jadi orang pun cuba ambil kesempatan holiday balik kampung. So itulah masa kita mau sama-sama. Sama-sama. So daripada itu bermulalah sampai sekarang ini 32 tahun.
Sempena majlis ini, generasi pertama keluarga turut menerima buku Salah Silah Keluarga yang dikemas kini setiap tahun untuk rujukan generasi yang akan datang. Pasangan Siran Londot memiliki 10 orang anak, 5 daripadanya masih hidup, 42 cucu, 150 cicit, 29 piut dan seorang oneng, menjadikan jumlah keseluruhan mereka 232 orang. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah International 7 pagi ini. Kembali bersama Dilela Kadir di Angkasa Puri. Silakan, Dilela. Baik, terima kasih Muhammad Dia.